Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaira dan saya Damia. Kami berdua akan membentangkan video bertajuk Hukum Syarak. Pengertian Hukum Syarak. Hukum syarak, kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, sama ada berbentuk tuntutan al-iqtida, pilihan, al-takhir atau keadaan al-wada'i. Hukum taklifi, kitab Allah yang menuntut untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya, atau memilih untuk melakukannya atau tidak. Hukum wada'i, kitab Allah yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab kepada sesuatu hukum atau syarat atau mani penghalang, atau sahih atau batil, atau azimah atau rukhsah bagi sesuatu hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Kitab Allah terbahagi kepada tiga: al-iqtida, al-takhir, al-wada'i. Al-iqtida contohnya ijab, tahrim, kirahah, nadbu. Dan al-wada'i sebab, syarat, azimah, rukhsah, mani', sahih, batil. Hukum taklifi, ijab bermaksud tuntutan untuk melakukan sesuatu perkara secara tegas. Perkara tersebut menjadi wajib, iaitu mendapat pahala jika dilakukan dan mendapat dosa jika ditinggalkan. Nadbu pula tuntutan untuk melakukan sesuatu perkara secara tegas. Perkara tersebut menjadi mandub atau nafilah, sunat dan mustahab, iaitu mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Kirahah, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perkara secara tidak tegas. Perkara tersebut menjadi makruh jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Seterusnya, tahrim, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perkara secara tegas. Perkara tersebut menjadi haram, iaitu mendapat dosa jika dilakukan dan mendapat pahala jika ditinggalkan. Ibahah, pilihan yang diberikan syarak kepada mukallaf sama ada untuk melakukan sesuatu perkara atau meninggalkannya. Perkara tersebut menjadi mubah, iaitu tidak mendapat pahala atau dosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Hukum wada'i, sebab perkara yang dijadikan oleh syarak sebagai pencetus kepada sesuatu hukum syarak. Syarat, perkara yang membolehkan sesuatu hukum wujud dan ketiadaannya menyebabkan ketiadaan hukum. Namun, syarak boleh wujud tanpa wujudnya hukum. Batil, perkara mukallaf yang tidak cukup rukun dan syaratnya. Sahih, perkara mukallaf yang cukup rukun dan syaratnya. Mani, perkara yang dijadikan syarak sebagai penghalang kepada kewujudan hukum dan sebab hukum. Rukhsah, perkara yang disyariatkan pada permulaan dan bukan disyariatkan kerana wujudnya penghalang. Azimah, perkara yang disyariatkan wujudnya halang untuk melaksanakan perintah asal syarat. Kepentingannya, syariat manusia daripada pengaruh hawa nafsu dan tipu daya setan, dan syariat memberi petunjuk kejayaan yang hakiki kepada manusia di dunia dan di akhirat. Tindakannya sentiasa membaca Al-Quran setiap hari dan memahami maksudnya, dan sentiasa mempelajari hadis dan mempraktikannya dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.